Baiklah, sebelum kita menerus pembacaan kitab pada malam ni, kita baca satu amalan wirid daripada salafus soleh. Siapa yang membaca wirid ni, insya-Allah dia dalam keampunan Allah dan dia di dalam redha Allah, dan Allah jaga dia di dunia dan Allah jaga dia dekat negeri akhirat, dan matinya di dalam husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjal al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjal al-Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in, wa ma lana Rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, wa ya qawiyu ya matin, وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والخلق يعوم الدنيا والدين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجيب لي آمين. بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجيب لي آمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل ذنوب، واستر لكل العيوب، وكشف لكل الكروب، وكفي عذى المعذين، واختم بإحسان حطام إذا دنا الانصرام، وهنهين الهمم، وذل راشه الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام، وصحبه والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdilah. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam rumah Allah dan Allah akan pilih kita akan bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu nak masuk syurga ni dia susah. Dia nak masuk syurga ni dia banyak halangan. Dia akan melawan hawa nafsu yang jahat. Dia akan menentang manusia-manusia yang jahat yang tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak cik dia sendiri tak suka kat Nabi sebab Nabi menyampaikan Islam. Nabi ajak manusia kenal Tuhan. Nabi ajak manusia sembah Allah. Nabi ajak manusia dekat dengan Tuhan. Tetapi pada zaman Nabi, tu zaman Nabi bukan zaman kita, zaman Nabi. Tuan-tuan, ya, itu zaman Nabi. Zaman para sahabat. Nabi dibaling dengan batu. Nabi dibaling dengan tarik. Orang kata Nabi gila. Orang kata Nabi ahli sihir. Orang hina Nabi. Orang pulau Nabi. Orang sekat makanan. Orang sekat minuman. Orang nak bunuh Nabi. Orang-orang kafir Quraisy mengantar penjejak kaki. Penjejak dan diupah pembunuh untuk membunuh Nabi. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang masuk syurga number 1. Manusia yang dekat dengan Allah. Dia nak dibunuh oleh orang-orang kufar sebab menyampaikan Islam. Sebab itu tuan-tuan, apabila tuan-tuan nak menyampaikan Islam, nak menegakkan agama Allah, nak menegakkan tentang hukum-hukum Allah, tuan-tuan jangan takut dan tuan-tuan jangan takut dan gentar dengan musuh-musuh Allah. Sebab itu Nabi cakap dah, kalau kamu ikut jejak aku, kamu ikut syariat aku, kamu ikut sunnah aku, kamu akan menerima yang macam mana aku terima. Itu kata Nabi. Sebab itu buat kerja Nabi ni tuan-tuan bukan senang. Buat kerja Nabi ni orang tak suka. Orang benci kita, orang hina kita. Ingatlah tuan-tuan, sebab nak masuk syurga tu bukan senang. Nak masuk syurga tu susah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri, kita sebelum kita masuk dalam kubur, kita duduk dekat dunia, kita akan dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji kita. Adakah kita terima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merungut tentang ujian daripada Allah, kita tidak tergolong manusia yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan buka sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Orang benci Nabi Nuh, orang maki Nabi Nuh, orang hina Nabi Nuh, orang nak bunuh Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Allah, umatku tak mau ikut perjuangan aku. Umat aku tak mau ikut perintah engkau. Wahai Allah, kau tenggelamkan umat aku dalam bumi. Kau tenggelamkan umatku dalam bumi. Allah terima permintaan Nabi Nuh AS. Maka kata Allah, wahai Nuh, engkau buat kapal. Nanti dunia nak kiamat tuan-tuan, akan berlaku, dunia ini akan banjir. Macam mana berlakunya banjir pada zaman Nabi Nuh, dunia akan banjir nanti bila dunia dekat dengan kiamat. Itu kata Nabi Nuh, wahai Allah, kalau aku nak buat kapal, mana kayu? Kata Allah, engkau tanam pokok. Udah Nabi Nuh tanam pokok, Nabi Nuh buat kapal di kampung halaman. Umat Nabi Nuh kata Nabi Nuh, engkau gila. Buat kapal tengah-tengah kampung. Buat kapal dekat kampung. Orang nak buat kapal tepi laut. Engkau gila Nuh. Nabi Nuh terima apa yang umat Nabi Nuh maki Nabi Nuh. Bila kapal dah siap, apa kata Allah? Wahai Nuh, kekasihku, tak lama lagi dunia akan banjir. Maka kata Allah, wahai Nuh, engkau bawa semua pasangan-pasangan, binatang-binatang, jantan dan betina, manusia lelaki dan perempuan, naik ke kapal. Tak lama lagi dunia akan banjir.
Maka manusia semua naik, umat Nabi Nuh naik di dalam kapal. Nabi Nuh cari anak dia, mana anak aku? Mana anak aku? Kenapa dia tak ikut aku naik dalam kapal? Kerana dunia nak banjir tak lama lagi. Nabi Nuh cari, anak Nabi Nuh tak ada. Nabi Nuh tanya dengan umatnya, mana anak aku? Mana anak aku? Mana anak aku? Kata umat Nabi Nuh, anak engkau sedang berhibur. Anak engkau sedang seronok-seronok. Anak engkau sedang berhibur. Itu hak anak engkau. Sama juga kita, tuan-tuan. Kita malam ni kita mengaji menadah kitab untuk mencari redha Allah, untuk melihat tentang mendalami hukum Allah. Tetapi mana pergi budak-budak muda? Mana pergi anak, tuan-tuan? Mereka berhibur di kedai-kedai makan. Mereka berhibur di Ion, di pasar malam, di Tesco. Dia sibuk dengan hiburan-hiburan mereka. Mana pergi budak-budak muda? Tuan-tuan kena muhasabah. Kalau rumah kita terbakar, kondominium terbakar, rumah flat terbakar, kalau ada anak kita dalam tu, ahli keluarga kita ada dalam rumah tu, kalau mereka terbakar, kita akan tolong dia, kita akan selamatkan dia. Tetapi bila api dah marak dalam tu, mereka panggil mak ayah dia, mak tolong, ayah tolong, aku terbakar ni, tolong ah. Kita tengok anak kita, kita tak boleh nak selamat kena api terlampau marak. Macam itulah api neraka Allah, tuan-tuan. Api neraka Allah apabila ahli keluarga kita, dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Seandainya anak kita, ahli keluarga kita, isteri kita ada di dalam neraka, kita adalah, seandainya kita ini adalah penduduk syurga, kita benar melihat dan ziarah penduduk neraka, kita nampak ahli keluarga kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka Jahannam, tetapi kita tak boleh tolong mereka, tuan-tuan. Macam itulah neraka Jahannam. Neraka ni tak pernah cuti. Neraka ni tak pernah tutup. Dia tutup dan cuti masa bulan Ramadan. Ingatlah, tuan-tuan, hati-hatilah tentang api neraka Allah. Hati-hatilah tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang yang menentang hukum Allah, orang yang menghina hukum Allah, orang yang memberhentikan kuliah-kuliah agama, orang yang memberhentikan kuliah-kuliah tajwid, orang yang memberhentikan kuliah-kuliah tauhid, orang yang memberhentikan kuliah-kuliah tasawuf, orang yang memberhentikan kuliah-kuliah fikih, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa engkau memberhentikan hukumku? Kenapa kau memberhentikan ajaran aku? Allah tanya dia di padang mahsyar. Jawablah nanti, tuan-tuan. Pada zaman Nabi, ada seorang sahabat, dia dekat dengan Nabi. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni, dia semayang belakang Nabi. Dia ikut Nabi berjuang. Tetapi dia tipu Nabi. Dia fitnah bini Nabi. Dia kata bini Nabi ada skandal dengan sahabat lain. Ini sahabat Nabi. Pada zaman Nabi, ada bapa munafik, dia sembahyang belakang Nabi. Pada zaman sekarang, ada segolongan orang munafik, dia berada dalam masjid. Dia sembahyang berjamaah, dia duduk dalam masjid, tapi dia menghina hukum Allah. Dia memberhentikan tentang kuliah-kuliah agama. Kamu jawab nanti di padang mahsyar, kamu jawab dengan Allah. Ingat, tuan-tuan, farji'na na'mal salihah inna muqinun, dalam surah As-Sajdah, tuan-tuan. Sebab itu buat kerja agama tak boleh takut, tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di penjara, diracun, duduk dalam penjara 17 tahun. Bapa aku kena penjara 2 tahun. Buang daerah 2 tahun sebab menyampaikan Islam. Sebab itu menegak hukum Allah ni tidak boleh takut dan gentar. Macam aku ni, aku buat kerja Nabi, 2 hari aku keluar daripada rumah, aku tak tentu lagi sampai di rumah, tak tentu lagi sampai di madrasah. Entah-entah di tengah jalan orang bunuh aku, di tengah jalan orang pukul aku sebab aku menyampaikan Islam. Inilah fitrah perjuangan, tuan-tuan. Itu ini fitrah perjuangan. Buat kerja Nabi bukan senang. Sebab itu nak masuk dalam syurga Allah, ujian dia cukup hebat. Baiklah, tuan-tuan, malam ni kita baca kitab, tuan-tuan. Aku nak bagi tuan-tuan satu peringatan. Nanti bulan depan tuan-tuan tak jumpa aku dah, dan mungkin tak jumpa dah selama-lamanya. Kalau tuan-tuan jumpa aku, kalau kita sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
kenapa tak jumpa dah? Sebab malam ni, malam terakhir aku ceramah di sini. Ya, tak payahlah aku cerita sebab apa aku ceramah terakhir di sini. Sebab aku punya perangai, biar orang hina aku, biar orang maki aku, biar orang kata aku, tapi aku tak suka kata orang. Dan aku tak suka membalas kejahatan orang lain. Apa yang dia buat jahat ke aku tak balas dia. Biar Allah yang membalaskan dia. Apa kata Allah dan apa kata Nabi dan apa kata ulama tentang bokak dalam Al-Quran. Bokak satu amalan ni yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam. Wirid ni yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca dekat dunia ni, kita baca dekat bumi ni, suara kita didengar sampai langit. Sebab itu tuan-tuan, siapa buat zalim kat kita, tak kira lah memberhentikan kuliah ni buat zalim lah. Tunggu je tuan-tuan, ya. Tak ada hari ni, minggu depan. Tak ada minggu depan, bulan depan. Tak ada bulan depan, tunggu satu hari, dia akan terima apa yang dia buat zalim dengan para ulama, dia buat zalim dengan ahli-ahli agama, tapi satu hari dia akan sampai masa dia akan terima. Sebab dalam hadis sebut, ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada satu hari Sayyidina Abu Bakar ni dia semayang jenazah. Dia semayang jenazah, dalam jenazah tu ada, dalam keranda tu ada jenazah. Ini bukan cerita dongeng. Tuan-tuan boleh rujuk dengan Ustaz Fawaz Makjan. Ustaz Fawaz ni mahir bab kitab hadis. Dalam satu pendapat mengatakan, diorang tengah sembahyang jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis bagi salam, keranda tu bergerak. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat, cuba kau buka dalam keranda tu. Ada apa dalam keranda tu? Jenazah tu hidup lagi ke? Tadi kan dah mati, kita dah mandikan dia, kita dah kapankan dia. Kata sahabat, baiklah, kami buka keranda. Buka keranda, ada seekor ular yang sangat besar. Maka sahabat, dia nak pukul ular ni. Dia nak pukul ular ni berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai manusia, aku ini binatang, engkau manusia. Engkau jangan nak pukul aku, kau jangan nak menghina aku. Aku ni dihantar oleh Allah untuk mengazab si mati. Maka ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai ular, apa salah si mati sampai engkau hendak mengazab dia, nak membelit dia? Apa salah si mati? Jawab ular, apa kata ular? Wahai manusia, jenazah ini masa dia hidup, dia duduk dekat dengan masjid dan surau, duduk dekat dengan rumah Allah. Dia dengar azan berkumandang, tetapi dia tak mau datang semayang berjamaah. Aku diperintah oleh Allah untuk mengazab si mati. Ini bab yang pertama. Ingat tuan-tuan, hati-hati bila dengar azan, tuan tak datang semayang berjamaah. Ini hadis sahih. Yang kedua, salah si mati. Masa dia hidup, dia tak bayar zakat. Tak kiralah zakat ternakan, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat fitrah, zakat apa sekalipun, bila wajib ke atas kita, jangan tak bayar. Yang ketiga, salah si mati, masa dia hidup, dia benci dengan ulama. Hati-hati tuan-tuan, siapa benci dengan ulama, memberhentikan kuliah agama. Orang ni mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Hati-hati tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Aku beritahu awal-awal sebelum kalian mati. Sebab kita ni semua mati. Kulli nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Malam tadi aku ceramah di Masjid Sungai Tiram. Sebelum aku semayang ada jenazah. Tak tahulah tuan-tuan, kita tunggu, kita ikut giliran. Siapa mati dulu, kita ikut giliran tuan-tuan. Sebab apa? Tengok pada muka, tengok pada tubuh,
Tengok pada usia kita ni, tunggu masa nak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan sombong dengan Allah. Kita duduk ni, Allah punya bumi. Aras langit kita berteduh, Allah punya langit. Masjid ni pun Allah yang punya. Kita diamanah oleh Allah untuk mengimarahkan rumah Allah. Kalau kita tidak betul menjalankan amanah daripada Allah, kita akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Bukan senang tuan-tuan. Teringat senang, kita ni akan hidup, akan tempuh lagi dua alam. Satu alam kubur, kedua alam akhirat. Kalau kita hidup dekat dunia, melanggar perintah Allah, menentang ulama, hati-hatilah tuan-tuan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kamu dengan Allah, jagalah hubungan kamu sesama manusia. Baiklah tuan-tuan, tuan-tuan tengok kitab. Jangan tengok muka aku. Tengok muka aku nanti tuan-tuan marah. Aku tak takut tuan-tuan. Buat kerja Nabi ni, aku tak takut orang marah. Dah fitrah aku. Memang aku buat kerja Nabi ni memang dah biasa. Orang berhentikan kuliah tu dah biasa. Tuan-tuan, dah biasa dah bagi aku. Aku ingat pesan bapa aku, apa kata dia? Kalau kau buat kerja Nabi, satu tempat orang berhentikan kau, 20 tempat Allah gantikan untuk kau. Kamu kena ingat, rezeki itu adalah milik Allah. Rezeki itu adalah milik Allah. Kamu jangan bertuhankan manusia. Kamu jangan bertuhankan duit. Macam aku datang sini, bukan pasal duit minyak 500 tuan-tuan bagi. Bukan pasal duit minyak, tuan-tuan. Kalau pasal duit minyak memang tak berbaloi. Hotel aku satu hari dah 200. Minyak aku, tol aku, makan aku. Tuan-tuan ingat aku malaikat. Aku tak makan sup ekor. Aku tak makan ikan siakap. Aku nak makan ikan siakap, tuan-tuan. Aku nak bayar tol, tuan-tuan. Aku nak isi minyak, tapi bukan pasal duit minyak. Aku datang sini sebab Allah wa Rasul. Bukan pasal duit minyak, tuan-tuan. Ya? Kita baca kitab malam ni, tuan-tuan. Ini malam ni malam terakhir kita baca kitab. Nanti tuan-tuan carilah guru lain, sambunglah kitab tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dalil, kena ada dalil. Sama ke contoh? Dia nak berhentikan kuliah, bagi dalil. Sebab apa nak berhentikan kuliah? Bagi dalil lah. Salah ke menyampaikan hukum fiqh? Salah ke menyampaikan hukum tasawuf? Salah ke menyampaikan risalah tauhid? Bagi dalil. Nak berhenti kuliah? Bagi dalil. Bagi dalil lah. Kalau kau rasa kau hebat, kau ganti, mengajar kitab Muhimah. Kalau kau tak boleh, tak bagi orang mengajar, kau mengajar kitab Muhimah. Kalau kau tak boleh mengajar kitab Muhimah, tak masalah. Tuan-tuan, kena bagi dalil lah, tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau kita tak bagi seorang ustaz ceramah, contoh dia mengajar kitab hikam, dia mengajar kitab risalah tauhid, kita kena ganti mengajar kitab hikam. Kita kena ganti mengajar kitab risalah tauhid. Kita kena ganti kitab yang mana tok guru tu mengajar, kita berhentikan dia, kita kena ganti mengajar. Kalau tidak nanti kita memberhentikan kuliah itu, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecualilah orang yang mengajar tu sesat. Tuan-tuan, sesat. Pernah tak aku ajak tuan-tuan jangan tak semayang? Pernah. Pernah tak aku ajak tuan-tuan tak semayang? Pernah? Tak pernah. Aku suruh tuan-tuan semayang. Aku suruh tuan-tuan dekat dengan Tuhan. Aku suruh tuan-tuan menyatukan hubungan kasih sayang. Aku suruh tuan-tuan rajin semayang jemaah. Aku tak pernah ajak tuan-tuan menduakan Tuhan. Aku ajak tuan-tuan dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan risau. Sikit lagi aku berhenti, tuan-tuan, ya. Menunjukkan atas itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui. Seorang badui pada zaman Nabi, iaitu kalau badui ini orang Afrika, orang kulit hitam. Tuan-tuan, pemuda badui. Datanglah ia kepada Nabi SAW. Dia datang dekat Nabi. Dia jumpa dengan Nabi. Ya, dia jumpa dengan Nabi. Nabi ini kulit dia kemerah-merahan. Nabi ini matanya cantik seperti bulan purnama. Nabi ini tubuhnya wangi. Nabi ini manusia yang cukup hebat. Nabi ini kalau mengajar, matanya merah. Nabi ini kalau baca khutbah, matanya merah. Ini Nabi. Nabi ini kalau menyampaikan hukum, dia tegas. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Tuan-tuan, ya, kalau nak mimpi Nabi, perbanyak selawat. Nak mimpi Nabi, ikut kerja Nabi. Nak mimpi Nabi, ikut syariat Nabi. Nak mimpi Nabi, ikut sunnah Nabi. Akan sampai satu zaman, nanti bila Nabi Isa dah wafat, Imam Mahdi dah wafat,
Manusia ulama-ulama pun dah wafat. Manusia berbilion-bilion dekat bumi ni, seorang manusia pun tak datang masjid. Masjid dah tak ada orang azan. Masjid dah tak ada orang sembahyang Jumaat. Ada satu kelompok, ni hadis sahih. Ada satu kelompok dia sebut la ilaha illallah. Maka dia tanya oleh orang lain, kalimat ni kalimat apa? Kami tak pernah dengar kalimat ni. Ni kalimat apa? Jawab orang yang sebut ni, aku pun tak tahu. Aku dengar kalimat ni masa atuk nenek aku, moyang aku, masa aku kecil-kecil, aku dengar kalimat ni. Jadi aku teringat hari ini aku baca. Tuan-tuan, pada zaman itu manusia, ulama semua dah mati, dah wafat. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kurang 1 hari 1000. Dulu masa aku berbai'ah dengan guru aku, 1 minggu dia suruh habiskan 50,000. Tuan-tuan, pas berbai'ah dengan guru aku. Kalimat la ilaha illallah ni kalimat yang luar biasa. Kalau tuan-tuan beramal dengan kalimat ni, apa yang tuan-tuan hajatkan Allah makbulkan. Nak pergi haji, nak pergi umrah, Allah tunaikan permintaan tuan-tuan. Kalimat ni kalimat tauhid. Tuan-tuan, sebab itu bila kita nak baca satu bab, nak baca satu amalan, kita kena tahu. Sama juga tuan-tuan semayang tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Siapa yang baca mula-mula, siapa yang jawab, yang bila dibaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa baca? Nabi baca. Allah jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah jawab. Tuan-tuan, itulah kisah buat semayang. Lepas itu semayang ni tuan-tuan kena mengaji, tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, baru 8.30. Malam ni malam terakhir, ya. Jangan risau, walaupun malam terakhir pukul 9 aku berhenti, ya. Tuan-tuan jangan risau. Tapi selalunya lah orang yang kacau kerja agama ni umur tak panjang. Ini bukan aku nak menakut-nakutkan, tak ada, ya. Selalunya macam tu. Allah akan balas. Sebab apa? Tuan-tuan buka dalam hadis. Hadis ni yang berbunyi masyhur, ustaz-ustaz selalu baca, al-ulama warasatul anbiya. Anbiya ni bila kita belajar nahwu saraf, dia ada fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari', isim fa'il, ya, dia ada kat situ. Sebab itu bila kita mengaji pondok, tuan-tuan, apa tujuan mengaji pondok? Apa tujuan mengaji nahwu saraf? Tujuan dia boleh baca kitab-kitab kuning. Sebab kitab kuning ni dia tak ada baris. Hadisnya, Qurannya tak ada baris. Bila dia mengaji tentang tu huwa huma hum ya huma huna anta atum antum anti antum antuna tu, ya, isim fa'ilnya, fa'il madi, fa'il mudhari, isim fa'ilnya semua situ. Jadi bila al-ulama warasatul anbiya, anbiya ni dia nabi dan rasul. Bila kita mengaji nahwu saraf, jadi dia jamaknya dia dihimpun. Anbiya ni termasuklah ulama. Jadi sesiapa yang membenci ulama, maka dia membenci nabi. Sesiapa yang menghina ulama, dia menghina nabi. Ingatlah tuan-tuan, itu yang ulama bagi tahu. Nabi bagi tahu, siapa yang menghina agamaku, menghina aku, dia nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Bertaubatlah sebelum mati. Tuan-tuan, bertaubatlah sebelum mati, bertaubatlah sebelum mati. Sebab apa? Kita akan mati, tuan-tuan, ya. Maka berkata ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia. Kata pemuda Badui ni, ya.
kepada Nabi SAW, maka berkata ia bahawa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala. Engkau ajak manusia kenal Tuhan, engkau ajak manusia sujud kepada Allah, engkau ajak manusia ma'rifatullah. Kata orang Badui ni. Ya, samalah macam ulama-ulama, ustaz-ustaz yang datang masjid mengajar kita Allah. Dia mengajak manusia kenal Tuhan, mengajak manusia betulkan semayang, mengajak manusia betulkan zakat, mengajak manusia betul berhaji. Ya. Lepas tu datang masjid ni, kita datang masjid, apa motif datang masjid? Motif cakap orang putih. Apa tujuan datang masjid? Tujuan datang masjid bukan untuk suka-suka. Tujuan datang masjid bukan nak nunjuk muka dengan kawan-kawan. Datang masjid ni sebagai seorang hamba. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Hamba-Ku yang beriman, dia datang rumah aku semayang berjamaah. Itulah hamba-Ku yang beriman. Itu kata Allah. Tuan-tuan, nak melihat hamba Allah itu beriman, dia rajin datang masjid, dia rajin semayang berjamaah. Inilah hamba yang beriman. Tuan-tuan, sebab itu Allah tak tunjuk neraka, Allah tak tunjuk syurga, Allah tak tunjuk azab kubur, Allah tak tunjuk. Tuan-tuan, masuk jenazah, masuk si mati dalam liang lahat, baru dia nampak azab kubur, baru dia nampak ula sujarul akra, baru dia jumpa malaikat mungkar nakir dalam kubur. Tuan-tuan, itulah kubur. Tuan-tuan, banyak-banyak baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apa maknanya? Ya Allah, berkatilah kematian kami sebelum kami mati, sesudah kami mati. Kita akan mati ya, tuan-tuan. Duduk dalam tu. Bagi dalam kubur. Itulah kubur. Ya, itu yang baru ni di Indonesia. Dia nak uji betul tak betul azab kubur. Gali kubur, panggil orang kampung, gali kubur, kapankan aku, masuk aku dalam liang lahat. Pakaikan aku oksigen, aku nak tengok betul ke azab kubur. Diorang gali kubur, orang kampung gali kubur, pakaikan dia oksigen, masukkan kamera. Tanam di dalam tu, timbus tanah. Nampak dalam kamera ular keluar daripada tanah. Tuan-tuan, dia nak uji betul ke alam kubur, betul ke alam barzah, betul ke ada ular. Betul ada ular, mati di dalam tu. Tuan-tuan, sebab itu kubur itu rahsia Allah. Sebab itu Allah tak tunjuk alam kubur, sama juga mati. Mati itu rahsia Allah. Tuan-tuan, kita tak tahu kita mati bila. Adakah kita sampai rumah malam ni kita jumpa bini kita? Adakah besok kita boleh datang masjid lagi semayang berjamaah? Adakah besok kita boleh jumpa dengan orang yang kita buat salah? Kita buat salah dengan orang. Sebab itu tuan-tuan, kita buat salah dengan orang, aku tak cerita orang lain, aku cerita buat suami isteri. Isteri ni dia ada jantan lain. Isteri ni dia ada lelaki lain, padahal dia dah ada suami. Nak azan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, tadi aku nak cerita buat hukum, iaitu isteri dia ada lelaki lain, padahal dia ada suami. Dia minta cerai dengan suami dia. Ya. Minta cerai dengan suaminya. Minta cerai sebab dia ada jantan lain. Maka berlakulah cerai. Bila berlakulah cerai, dia minta cerai itu bukan sebab lelaki dia jahat, bukan sebab lelaki dia tak bagi nafkah, bukan sebab lelaki ni berpenyakit, bukan sebab lelaki ni, suami ni kena penjara, bukan sebab lelaki ni tak semayang, isap dadah. Lelaki ni, suami ni baik, orang masjid, semayang, tak pernah pukul dia. Dia minta cerai sebab dia ada jantan lain. Maka berlakulah cerai. Perempuan macam ni tak cium syurga. Satu hari dia kahwin dengan seorang ustaz. Dia kahwin dengan seorang ulama. Dia kahwin dengan seorang habib. Dia kahwin dengan seorang ahli ibadah. Sembahyang tahajud tak pernah tinggal.
maka perempuan ni jadi wanita yang solehah, wanita yang baik. Adakah dia lepas dia boleh masuk dalam syurga Allah? La. Dia tak boleh masuk dalam syurga Allah. Hadis sahih ada dalam kitab Muhimmah. Dia kena cari bekas suami dia di padang mahsyar. Dia kena minta maaf dengan suaminya di padang mahsyar. Kalau suaminya maafkan dia, dia boleh masuk dalam syurga Allah. Sama juga manusia, dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan ataupun perempuan dan lelaki, ada dalam kitab penawar bagi hati. Tuan-tuan, ya. Bab ni menceritakan bab ghibah, mengumpat, bab namimah, mengadu domba, dan bab fitnah. Aku baca dia punya makna je. Dalam hadis ni Nabi menyebutkan Allah tidak mengampunkan dosa pengumpat dan Allah tidak mengampunkan dosa memfitnah dan dosa hamba-Ku yang suka mengadu domba apabila dia ada salah dengan manusia. Kalau dia ahli zina sekalipun, dia bertaubat kepada aku ampunkan dosanya. Tetapi bila dia ada salah dengan manusia, dia bertaubatlah puluhan tahun sekalipun, Allah tidak mengampunkan dosa orang tu sebab dia salah dengan manusia. Betul, hati-hatilah tuan-tuan dengan manusia, jangan buat salah. Itu dalam Al-Quran sebut hablu minallah wa hablu minan nas. Itu dalam hadis pun sebut, anak ni, kalau anak ni derhaka, tak cium bau syurga sebab mak ayah dia adalah manusia. Aku ingatkan tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, belum pukul 9. Jangan risau, pukul 9 aku berhenti, ya. Aku pun nak balik, tuan-tuan. Lusa aku nak pergi ke Terengganu, ya. Dan aku percaya dengan dikau. Nampak orang pemuda Badui pun dia percaya dengan Nabi. Dan tiada aku benarkan akan dikau melain dengan mukjizat. Nabi ni ada mukjizat, Rasul ni ada mukjizat. Selain Rasul dan Nabi, karamah. Dia ada mukjizat, karamah, ma'unah. Ya, sama juga ilmu. Ilmu kasbi, ilmu laduni, ilmu ilham. Ni berilmu. Ni ilmu kasbi ni yang tuan-tuan dapat sekarang ni, ini ilmu kasbi. Ilmu yang daripada guru, murid daripada guru yang dia bertalaki dengan ada sanad, dengan ada kitab. Ini ilmu kasbi. Ya. Ni tak ada belajar idak, apa idak, isap rokok je kat luar, tiba-tiba nak dapat ilmu kasbi apa barang. Tuan-tuan. Datang masjid idak, datang surau idak, untuk ilmu idak, ya, tiba-tiba dapat ilmu laduni apa? Laduni apa barang? Ilmu dalam guni dapat tuan-tuan. Mengaji tak mahu, menuntut ilmu tak mahu. Nanti mak mati, siapa nak urus jenazah? Bapak mati, siapa nak urus jenazah? Adik keluarga mati, siapa nak mandikan jenazah adik keluarga? Akhir zaman semua orang bodoh. Banyak orang bodoh. Akhir zaman ramai orang bodoh, tuan-tuan. Sebab apa? Tak mahu menuntut ilmu. Ilmu tak mahu menuntut ilmu. Belajar kat mana? Al-Facebooku, Al-Googlu, Al-TikTok tu. Belajar situ lah, tuan-tuan. Ya? Mana ada kitab tak mahu. Belagak macam orang pandai. Ya? Itu yang pergi tanah haram, tak tahu buat tentang mana yang haram, mana yang halal. Ya? Bila ada masalah sikit, tengah tawaf, pegang Baitullah, tengah tawaf, dah jadi masalah. Mengaji ya, buka mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi. Buka situ lah. Ada dalam kitab semua. Jangan bertelagah buat hukum, tuan-tuan. Tak ada. Masing-masing ya belagak macam dia je betul. Duk salah kau orang lain, duk salah kau orang lain. Kita ni tuan-tuan, tak ada siapa yang betul. Kita ni bukan maksum, kita ni bukan nabi. Tuan-tuan, hebat macam manalah dia, mahirlah hadis sekalipun, mahirlah apa Quran sekalipun, kita tetap ada salah. Yang tak ada salah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi ni dia maksum. Allah jaga dia, Allah pelihara nabi. Tuan-tuan, ya. Jangan rasa kita hebat.
Lepas tu bila orang nasihat kita, ad-dinu nasihat. Agama tu nasihat. Bila orang nasihat, terima. Jangan orang nasihat, marah. Orang bagi nasihat, orang tegur kita. Kita marah pula. Padahal orang tu ingatkan kita. Tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, belum pukul 9, ya. Aku ceramah mana-mana memang macam ni, tuan-tuan. Ceramah di Pulau Pinang ke, ceramah di Terengganu ke, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di pejabat ke. Memang aku ceramah macam ni, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nak ustaz lembut-lembut, panggil ustaz lembut-lembut, ya. Cari ustaz lembut-lembut. Tuan-tuan dan puan-puan, semayang ni jangan tidur. Ya, kalau boleh semayang tu menangislah. Takutlah neraka, jangan tak takut neraka. Tuan-tuan cari ustaz macam tu, ya. Aku tak ada. Aku punya guru semua garang. Guru aku semua garang. Contoh malam ni baca satu hadis. Malam ni baca satu hadis, subuh besok mengaji, hadis dapat dah. Tak dapat hadis, dia tak bagi masuk kelas. Kau jangan masuk kelas aku. Ilmu yang aku hantar, ilmu yang aku ajar malam tadi, engkau tak amal pun. Kalau engkau tak amal, kau jangan jadi murid aku. Tu guru aku, tuan-tuan. Guru aku garang, tuan-tuan, ya. Mengaji jauh-jauh macam ni, dia bangun, dia bantai dengan tongkat, tuan-tuan. Pa. Kalau guru aku mengajar ni, habis mampu kena bantai, tuan-tuan. Guru aku garang, tuan-tuan. Ya. Dia train anak murid dia duduk kat kubur malam-malam. Bukan kubur Almajaya ni, kubur kat hutan tu. Pukul 12 malam dia hantar kat kubur. Kubur yang ada babi, ada babi lalu. Pokok kelapa sawit, pokok getah, pokok-pokok buluh. Ya. Dia hantar kat situ, dia suruh berzikir. Dia hantar pukul 12, pukul 2 dia ambil. Dia nak ajar anak muridnya jangan bertuhankan selain Allah. Dia suruh berzikir kat kubur. Pukul 2 dia ambil. Ya. Sebab apa? Manusia tidak boleh menyusahkan. Macam kita minum lah. Macam tadi air aku dah tuang. Allah tak kehendak lagi aku minum. Betul, air ni bukan menghilangkan haus. Macam kita makan, bukan makan tu yang menyedapkan. Yang menyedapkan Allah. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan boleh duduk dalam masjid ni. Lepas tu tuan-tuan, kawan-kawan tak datang tu, tuan-tuan jangan maki dia. Tuan-tuan doa dia. Tuan-tuan boleh duduk dalam masjid ni, Allah pilih tuan-tuan. Kalau Allah tak pilih tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh datang. Betul, jangan sombong dengan Allah. Tuan-tuan kena ingat. Allah pilih tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dapat datang malam ni. Tuan-tuan boleh duduk dalam rumah Allah. Ada manusia umur dah 70, umur dah 60, umur dah 50. Tapi tak boleh nak jejak kaki di rumah Allah. Jejak kaki di kedai mamak boleh. Jejak kaki di ion boleh. Kadang pergi konvoi motor, puluhan batu boleh. Tapi nak datang masjid dekat dengan rumah dia tak boleh. Kenapa? Allah tak pilih dia, tuan-tuan. Yang dipilih aja. Sebab tu nak masuk syurga ni susah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak masuk syurga. Dah mati, orang mandi. Dah mandi, orang kapan. Lepas tu masuk dalam kubur, rehat. Lepas tu bangun, berdiri di padang mahsyar sekejap. Lepas tu berbaris, masuk syurga. Ingat tuan-tuan ingat macam tu ke? Silap lah bro. Duduk dalam kubur tu periksa, tuan-tuan. Ada periksa dalam kubur tu. Kau tidak kenapa dalam hadis sebut yang berbunyi ma kunta ta'bud. Apa ma kunta ta'bud? Apa makna dia? Siapa Tuhan yang engkau sembah? Malaikat tanya dalam kubur. Kalau orang ni hidup tak semayang, tak boleh jawab. Kalau orang ni hidup, semayang jemaah tak pernah datang, tak boleh jawab. Kalau orang ni hidup, masa dia hidup belum mati, menentang ulama, memberhentikan kuliah agama, tak boleh jawab. Tuan-tuan dalam kubur. Tuan-tuan ingat boleh jawab dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir ni tuan-tuan, berwarna hitam. Memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Buka dalam hadis. Hadis sahih. Tuan-tuan. Seandainya cemeti itu dipukul ke Gunung Uhud, maka runtuhlah Gunung Uhud. Itulah cemeti-cemeti yang dipukul kepada hamba Allah yang dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah. Dalam kubur tak boleh minta tolong dengan kubur sebelah.
Dalam kubur tak boleh minta tolong dengan orang lain. Dalam kubur nafsi, engkau, aku. Itulah kubur. Tuan-tuan. Ingatlah kita semua akan masuk dalam kubur, masuk dalam liang lahat dalam. Ya. Sebab tu orang mati umur 20 tahun, nanti dia bangun umur 20 tahun. Dia bukan bangun umur 100 tahun walaupun dah dikubur 100 tahun. Dia mati 20 tahun, nanti dia bangun umur 20 tahun. Dia mati umur 60 tahun, dia bangun daripada kubur umur 60 tahun. Itulah kubur. Ya. Macam tuan-tuan sekarang umur berapa? 60, 70, 50. Nanti mati umur 60, nanti bangun umur 60. Tuan-tuan. Itulah kubur. Ya. Yang diperlihatkan akan daku, maksudnya orang pemuda Badui ni, dia suruh tunjuk mukjizat Nabi. Ya, dia suruh tunjuk mukjizat Nabi. Kalau bukan Nabi, karomah. Macam Tok Kenali, karomah dia lain. Tok Selehong, karomah dia lain. Tok Pulau Manis, karomah dia lain. Tok Bahman, karomah dia lain. Ya, Wali Songo, karomah dia lain. Masing-masing ada karomah. Kalau macam bapa aku, karomah dia, salah satunya, dia setiap hari dia boleh keluarkan duit daripada poketnya RM4,000 untuk memberi makan anak-anak yatim, ibu tunggal, orang susah, pelajar hafal Quran, dan untuk membayar duit-duit guru, sagu hati duit guru. Satu hari RM4,000 dia keluar daripada poket dia. Padahal setiap malam dia ceramah, orang bagi dia sagu hati 200, kadang paling tinggi 500. Tapi dia boleh keluar dalam poket dia RM4,000 daripada dia menguruskan madrasah daripada 1900 tahun 80 sampai 2011. Dia wafat 2011. Itu sebelum dia wafat meninggal dunia, kami tanya dia, Abah dapat duit daripada mana ni bagi anak-anak yatim makan, pelajar hafal Quran makan, Abah dapat duit daripada mana? Dia jawab satu je dengan kami. Sama dengan Ustaz Rizam ke dengan aku, dia jawab satu. Apa kata dia? Nanti bila Abah mati, engkau jaga sekolah ni, engkau jaga anak yatim, engkau jaga ni amanah Allah, engkau sendiri akan tahu. Ya. Tu dia kata kalau Abah nak millionaire, nak beli helikopter, dah lama beli helikopter, pergi ceramah Almajaya naik helikopter, tapi dia tak mau beli. Ya, bapa aku kaya, orang hutang dia ratus ribu, tak bayar. Setiap hari Ahad orang datang pakai Merc, pakai BM, pakai Audi, pakai Thai, pinjam duit kat bapa aku. Bukan bapa aku pinjam duit ke dia, dia pinjam duit kat bapa aku. Tu tengok orang pakai Thai ni banyak duit. Silap lah bro. Hutang banyak keliling pinggang. Nak bayar rumah, bayar kereta, bayar loan, bayar kad kredit, macam-macam hutang, tuan-tuan. Ingat, hutang ni, kalau orang ni mati, hutang ni wajib bayar. Jangan main. Hutang jangan main-main. Kalau tak bayar hutang, sangkut nanti roh tak boleh naik ke langit. Orang banyak orang ada hutang. Tuan-tuan, hati-hati lah. Ya. Lagi 5 minit, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan risau. Aku ikut pada perjanjian. Aku dapat surat ni. Ya, tapi aku tak mau baca. Bila rahsia Allah. Ya, aku tak mau baca. Sebab apa aku tak mau baca? Sebab aku tak mau baca, nanti aku bimbang, aku tak kuat. Bila aku tak kuat, aku jadi marah. Sebab tu aku tak mau baca. Nanti balik sampai tengah jalan, aku buang je. Tuan-tuan, ya. Aku tak mau baca, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Imam Syafi'i dah bagi tahu dah. Biarlah marah kamu tu Allah saja yang tahu. Sebab itu sesiapa yang dia boleh kawal marah. Sama juga dalam rumah, isteri marah, kita dapat kawal marah. Suami marah, isteri boleh kawal marah. Isteri marah, suami boleh kawal marah. Itulah orang yang paling terbaik. Itulah hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pada dalam Al-Quran apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bahawasanya aku berserta dengan hamba-hamba Allah yang sabar. Tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, takut tergantung ayat ni. Nanti bulan depan tuan-tuan carilah guru lain sambung ni kitab ni, ya. Maka berkata ia, engkau
suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau, dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda bagi badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Maka pergilah ia dan berkata ia, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pokok kurma itu daripada pihak yang kanan, dan tercabutlah segala akarnya, dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti yang dia pegang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ya? Bergerak-gerak pokok kurma, dia datang kat Nabi. Aku tak payah baca dah sampai bawah. Aku ingat, mana yang aku ingat, sebab kitab ni aku dah baca 2-3 tempat dah, benda yang sama. Lepas tu pokok kurma ni sujud kat Nabi. Bila pokok kurma ni dah sujud kat Nabi, kata pemuda badui ni, wahai pokok kurma, kau pergi balik tempat kau. Pokok kurma ni jalan-jalan, dia masuk balik tempat lubang tempat dia masuk. Duduk situ dia. Maka pemuda badui ni, macam mana aku cakap, macam tu dalam kitab. Yang mana aku ingat, tuan ya. Pemuda badui ni dia nak sujud kat Nabi. Nabi kata, bangun. Jangan sujud dengan aku. Aku ni manusia. Aku ni makhluk. Kalaulah makhluk sesama makhluk, manusia sesama manusia, ni dalam kitab ni. Aku tak tengok. Yang mana aku ingat. Ya? Jikalah sesama manusia dibenarkan sujud, dalam kitab tersebut, maka aku menyuruh perempuan-perempuan yang sudah bernikah, yang sudah ada suami, maka aku suruh dia sujud kepada suaminya, tetapi Allah tidak membenarkan. Ya. Sebab itu Nabi melarang kita sujud kepada manusia. Tak boleh, Nabi tak bagi. Sebab itu kalau hukum kita salam, kita tunduk, kata ulama, tunduk dekat orang tua, maka hukumnya makruh. Kalau kita tunduk menyembah, maka hukumnya haram. Ada dalam kitab. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup, tuan-tuan, aku nak minta maaf dengan tuan-tuan, termasuklah AJK dekat sini yang ada pangkat abang dan pangkat bapa pada aku. Selama aku mengajar sini bertahun-tahun, setiap Isnin minggu yang pertama. Jadi aku dah mengajar sini, tak silap aku lama, mungkin sebelum Covid lagi aku mengajar sini, tuan-tuan. Mungkin dah 6-7 tahun aku mengajar sini. Jadi kalau aku ada salah silap dengan tuan-tuan, aku minta maaf. Ya, semualah. Segi makan minumnya. Tapi setahu aku, tuan-tuan tak ada bagi aku makan minum. Ya, tak ada. Yang bagi makan minum pun 2-3 orang aja ajak aku pergi makan minum kat luar, tuan-tuan. Jadi kalau ada terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf. Dan tuan-tuan ada salah dengan aku. Tuan-tuan ada maki aku. Tuan-tuan ada hina aku. Tuan-tuan ada mesyuarat. Contohlah bermesyuarat. Tak kira mesyuarat kat mana pun. Dekat tepi tebing sana ke, dalam bilik mana ke, tuan-tuan ada mesyuarat. Tuan-tuan kata, aku, ustaz ni kita berhentikan dia lah. Cakap sakit hati, duk kata orang bodoh, apa semua, kita berhentikan dia. Siapa dia kata kat aku dah maafkan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tak payah jumpa aku dekat luar. Ustaz, saya ni minta maaf, saya ada salah dengan ustaz. Tak payah. Kalau tuan-tuan jumpa aku nanti aku tahu tuan-tuan siapa orang dia. Tuan-tuan tak payah jumpa aku. Aku dah maafkan tuan-tuan. Cuma dekat negeri akhirat, tuan-tuan jawab je dengan Allah. Apabila Allah tanya nanti, kenapa kamu memberhentikan kuliah agama? Itu je. Kalau tentang dengan aku, tak ada masalah. Tuan-tuan jangan risau. Aku tak marah tuan-tuan. Ya, sebab apa? Memang fitrah perjuangan memang macam ni. Tuan-tuan, fitrah perjuangan macam ni. Aku dah biasa. Aku keluar masjid, orang pegang aku, nak tumbuk aku, tu dah biasa. Aku balik ceramah, orang tahan aku, nak pukul aku, itu dah biasa.
Aku ceramah masuk dalam lokap, itu dah biasa. Aku dah kena ni, benda ni bukan baru hari ni, bukan kena sehari dua hari. Dah bertahun yang lalu pun aku pernah kena benda ni. Sebab apa? Macam mana yang Nabi dapat? Macam mana yang bapak aku dapat? Bapak aku masuk penjara 2 tahun, buang daerah 2 tahun, masuk penjara bawah tanah. Bapak aku masuk penjara bawah tanah, tuan-tuan. Masuk penjara bawah tanah 2 bulan. Duduk dalam tu 2 bulan. Masa tu zaman Khomeini, tahun 80-an. Dia duduk dalam tu 2 bulan dalam tanah. Penjara bawah tanah, ISA. Itu yang bila bapak aku dah wafat, meninggal dunia. Tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia pun dia ada bagi tahu. Sebelum dia meninggal dunia dia kata apa? Nanti bila engkau buat kerja Nabi, engkau buat kerja Nabi yang macam mana Abah buat, tapi engkau kena ingat, kalau engkau buat kerja kerana Allah, Allah akan uji engkau. Kalau engkau masuk lokap, kau jangan menyesal. Orang maki engkau jangan marah. Orang hina engkau jangan marah. Orang berhentikan kau kuliah, engkau jangan marah. Itu semua atas kehendak Allah. Lepas aku tak marah, tuan-tuan. Lepas aku tak nak baca surat ni. Nanti kalau aku baca surat ni, aku takut aku tak kuat. Jadi aku jadi marah. Aku simpan aja sampai tengah jalan, aku buang aja, tuan-tuan, ya. Tak kira lah ada surat ke ada duit, aku buang je, tuan-tuan. Sebab aku takut nanti aku jadi marah. Aku tak mau bila aku marah, aku dendam dengan tuan-tuan. Bila aku marah, nanti orang yang buat salah ni, dia dekat akhirat, dia kena jumpa aku. Jadi aku tak mau benda ni berpanjangan sampai dekat akhirat. Jadi aku dah maafkan, ya, yang ada buat salah dengan aku ke. Dan aku kalau ada buat salah dengan tuan-tuan, aku minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam redha Allah. Jadi dah alang-alang ini kuliah yang terakhir. Macam biasa aku dah buat kasuri kijang dekat luar tu, ubat mata dekat luar tu. Biasa beli sebotol, malam ni belilah banyak-banyak, seorang 10 botol. Ya, bukan apa. Aku tak datang sini dah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan beli tu bukan untuk aku, untuk madrasah, untuk anak yatim, ibu tunggal, orang gila, orang susah yang kami jaga di madrasah. Tu tabung tu pun bukan untuk aku, untuk dia orang, tuan-tuan. Ada OKU kami jaga, ada ibu tunggal, jaga anak yatim, 4 orang ibu tunggal ni mata buta, Cina, mualaf. Kadang-kadang aku cerita aku nak nangis, tuan-tuan. Sebab nak jaga dia orang ni. Kadang nak pergi, bila nak pergi ceramah, orang gila tahan. Ustaz nak pergi mana? Pergi Pening. Saya doakan Ustaz selamat dalam perjalanan. Balik, sihat. Tuan-tuan. Bukan aku bohong. Tuan-tuan pergi sana. Tanya sahabat ni. Ya, dia selalu pergi sana. Tuan-tuan. Baiklah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanamu waqfina bikanafika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una. Ya Allah, ya Tuhan kami ni banyak salah, ya Allah, Kau maafkanlah. Kami ni banyak dosa, ya Allah, Kau ampunilah. Kami ini kotor, ya Allah, Kau bersihkanlah. Kami ni banyak penyakit, ya Allah, Engkau angkatkanlah penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini malas, ya Allah, rajinkanlah. Kami ini hina, ya Allah, Kau muliakanlah kami di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hajat-hajat kami Kau makbulkanlah. Segala masalah kami Kau selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau matikanlah kami, ya Allah, di dalam husnul khatimah. Dan kami minta kepadamu, ya Allah, matikanlah kami, ya Allah, pada siang atau malam hari Jumaat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.